أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا فهما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا. اللهم ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. اللهم ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Nadir Timbalan Nadir, kekanda saya Al-Fadil Tuan Imam Satu, iaitu Ustaz Haji Engku Ahmad Hazwan bin Engku Kamaruddin. Seterusnya para pegawai, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap, ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatidzah, datuk-datuk, datin-datin, para habaib, ibu-ibu, ayah-ayah, yang dihormati juga mantan Nazir Haji Hussein, yang seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi perkongsian ilmu kita pada malam ini, iaitu dalam fiqh jenayah. Ya. Fiqh jenayah kita berhenti pada bulan lepas, iaitu dalam tajuk pengguguran hukuman. Ya, hukuman apa? Hukuman iaitu hirabah dan hukumannya. Kita dah bincang sebelum ini bagaimana pengguguran hukuman hirabah. Dah selesai. Pada malam ini kita teruskan lagi dalam tajuk iaitu taubat dan hukum hudud. Ya, taubat dan hukum hudud. Bagaimana situasi pesalah ni? Ya, dia dah bertaubat, ya, dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dah dilaksanakan hukuman. Ya, apa hukumannya? Qisas ke, hukuman hudud ke, hukuman ta'zir ke, dikenakan diyat ke, macam mana pun semua hukuman tu dah dilaksanakan ke atas pesalah. Bagaimana situasi dia? Bagaimana keadaan pesalah tersebut? InsyaAllah malam ini kita bincang. Okey, masuk dalam tajuk taubat dan hukum hudud. Keterangan ringkas mengenai hukuman hudud yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat, serta perbezaan antara Allah dengan hak manusia. Ini specialnya hukuman dalam Islam. Ya, ada hukuman, dia beza antara perbezaan antara Allah dengan hak manusia. Dia ada perbezaan. Ini special dia. Kalau kita tengok dalam undang-undang sivil, ya, kalau kita tengok semuanya adalah undang-undang manusia. Ya, undang-undang yang dicipta oleh British, manusia yang cipta undang-undang tersebut. Ya, ada orang tanya, ya, apa beza sivil dan jenayah, apa hukuman jenayah syariah, mahkamah syariah yang dilakukan sekarang, yang dilaksanakan sekarang, apa beza dia? Dia kata tengok lebih kurang je. Ya, bezanya, contoh dalam mahkamah syariah, ya, dijatuhkan hukuman apa? Khalwat. Ya, khalwat itu dia tak dijatuhkan berzina. Ya, kalau zina mengikut undang-undang Islam di rotan 100 kali. Ini undang-undang Islam. Tetapi dalam mahkamah syariah dia hanya denda sahaja. Ya, sebab apa? Dia ambil hukum apa dia? Dia ambil la taqrabuz zina. Dia ambil dalil tu sahaja. Jangan menghampiri zina. Ya. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Sekurang-kurangnya hukuman itu dilaksanakan daripada tak ada langsung hukuman. Ya. Sebab apa ada orang pertikaikan? Ya. Cakap nak buat undang-undang Islam, tetapi kenapa tak ikut 100% undang-undang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena faham konteks negara kita. Ya. Keadaan negara kita. Politik negara kita. Kena faham. Ya. Kita nak ke arah itu, nak melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala 100%, mungkin mustahil. Mustahil. Sebab apa? Kita tengok di parlimen, Dewan Rakyat kita, berapa ramai orang Islam ahli parlimennya dengan orang bukan Islam ahli parlimennya. Ya, tetapi sekurang-kurangnya usaha ke arah itu telah ada. Ya, ke arah mana? Untuk memartabatkan undang-undang Allah. Ya. Padu dia bezakan pula, lebih kurang je sivil, baik laksanakan sivil. Memang ya, baik sekurang-kurangnya sivil ini
bolehlah cover sikit undang-undang mahkamah syariah. Apa? Kita ambil contoh dalam kes bunuh. Ya, kes bunuh, kalau mahkamah sivil hukumannya apa? Gantung sampai mati. Ya, dia bunuh orang. Bila dah mahkamah jatuhkan hukuman, mengatakan pesalah ini bersalah dalam section 302, maksudnya kanun keseksaan, boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, maka pesalah ini boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sama tak dengan Islam? Sama, iaitu Islam bunuh orang, bunuh balik, iaitu qisas. Walaupun pelaksanaannya tak sama, sekurang-kurangnya ada hukuman daripada tak ada hukuman langsung. Ya, kita tengok negara lain sudah menghapuskan hukuman bunuh. Ada. Buat kesalahan macam mana sekalipun, kesalahan berat macam mana sekalipun, tetapi hukuman bunuh tak akan dijatuhkan. Sebab apa? Parlimen yang menentukan, pemerintah yang menentukan hukuman tersebut. Tapi negara kita, walaupun sivil kita tengok orang kata apa, seksa lah apa semua, sekurang-kurangnya ada juga hukuman. Ya, nak kata perfect tak perfect, sebab dia melaksanakan hukuman manusia, bukan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata janganlah kita bila dah orang kata menuntut ilmu, belajar ni, jangan nak bezakan sivil, ya, baik laksanakan sivil saja. Tidak. Kita orang Islam kena faham, tetap kena melaksanakan hukuman Allah. Ya, walaupun tak semua, sekurang-kurangnya ada sedikit. Yang penting usaha ke arah untuk memartabatkan undang-undang Islam ada. Usaha tersebut untuk melaksanakan undang-undang Islam itu ada. Walaupun disekat. Ya, ada satu video yang disebarkan mengatakan bahawa telah ada usaha-usaha golongan-golongan tertentu untuk menjatuhkan kuasa-kuasa mahkamah syariah. Telah berlaku, tuan-tuan, usaha ke arah itu. Ya, bila satu dia jatuhkan kuasa tersebut, lama kelamaan mahkamah syariah di negara kita akan hilang. Ya, dah ada dah NGO yang bukan Muslim. Kadang-kadang yang sedihnya pun, tuan-tuan, peguam dari kalangan orang Islam sendiri pun yang main peranan apa? Untuk menjatuhkan institusi kehakiman mahkamah syariah. Ya, sebab mereka ni berlawan ni, mahkamah, geng-geng peguam dan hakim mahkamah sivil dengan geng-geng hakim dan peguam mahkamah syariah. Ya, yang ni attack untuk apa? Untuk menjatuhkan, ya, menjatuhkan institusi kehakiman mahkamah syariah. Jadi bila cubaan-cubaan itu semakin lama berjaya, jadi kuasa kepada peguam dan hakim mahkamah syariah ini berkurangan. Ya, menyebabkan, contoh, kita ambil satu contoh, iaitu kes melibatkan seorang pondan, lebih kurang gitulah, ya, yang ditangkap di negeri Terengganu. Sepatutnya, saya lupalah nama apa, si pesalah ni, ya, sepatutnya dia ni dibawa bawah, dijatuhkan hukuman dan dibicarakan di bawah mahkamah syariah. Sebab apa? Dia orang Islam. Ya, tetapi disebabkan kuasa politik, ya, pesalah ini dibawa ke mahkamah sivil. Tuan-tuan faham sendirilah, mahkamah sivil, homoseksual, gay, apa semua ini tak guna pakai. Mahkamah syariah sahaja yang membicarakan kes-kes seperti ini. Ya, dan bila ada campur tangan, tu saya kata ada campur tangan politik,
ada campur tangan orang kayangan, menyebabkan kes itu diganggu, ya, dan menyebabkan kuasa mahkamah syariah ini semakin lama terhakis, ya, semakin lama terhakis. Sekurang-kurangnya kita tahulah sedikit sebanyak apa peranan mahkamah sivil, apa peranan mahkamah syariah. Ya, walaupun mahkamah syariah kita dengar aja macam mahkamah Islam contoh, melaksanakan undang-undang Islam, tapi tidak sekatus patus tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Ya, bukan sekatus patus. Dan ada juga undang-undang itu yang dicipta oleh manusia. Tetapi bolehkah kita nak kata mahkamah syariah itu tidak betul? Tak boleh. Sebab usaha itu sudah ada untuk memartabatkan undang-undang jenayah Islam. Jadi kita kena jelas sivil, mahkamah sivil, undang-undang sivil dicipta oleh manusia. Ya, dan undang-undang Islam yang kita bincang dah beberapa tahun ini adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Jadi terdapat pelbagai hak yang berkaitan dengan manusia, ya. Sebahagiannya adalah hak Allah semata-mata dan sebahagiannya pula adalah hak manusia semata-mata. Hak yang semata-mata hak Allah mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Ya. Ini penjelasan dulu, mukaddimah dulu. Hak yang semata-mata hak Allah mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Ya, mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Contohlah sebelum ini dalam bab hirabah. Ya, kan dia kata apa? Kalau pesalah itu tak dijumpai, ya, tak dijumpai oleh siapa? Pemerintah. Ya, maka gugurlah hukuman dunia bagi dia. Ya, hukuman dunia. Tetapi dengan Allah dia bertaubat, sebetul-betul taubat, maka hukuman itu, hukuman dengan Allah selesai. Tetapi kena ingat, hukuman dunia dia tidak selesai. Contoh, ya, dia merompak, ya, dahlah merompak, membunuh pula, merompak lagi, bunuh lagi, ya. Jadi hukuman taubat dia dengan Allah selesai, tetapi hukuman dunia dia tak selesai, ya. Jadi dalam keadaan itu, mati, bila matinya seorang pesalah ini, ya, dia tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kesalahan dia sesama manusia belum selesai, ya. Kesalahannya dengan sesama manusia belum selesai, yakni hukuman dunia lah, dia tak selesai. Jadi ada pengadilan di akhirat nanti. Jadi itu kata dalam kitab ini sebut hak semata-mata hak Allah mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Sementara hak semata-mata hak yang semata-mata hak manusia tak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, hak dengan manusia tak boleh digugurkan sewenang-wenangnya dengan taubat. Dia kena bertemu juga. Ya, saya ambil contoh sebelum ini, iaitu si Abu ni, ya, membunuh Ali, ya, membunuh Ali. Tetapi Abu ini tidak diadili di dunia. Ya, dia tahu dia membunuh orang, dia bunuh Ali, dia tahu. Dan dia bertaubat kepada Allah. Dan dia ni tak pergi jumpa pemerintah. Pemerintah cari tak jumpa, dia lari. Ya, dan dia selamatlah istilahnya dekat dunia ni. Ya, sampai mati. Contoh. Ya, sampai mati. Dia tak pergi bertemu ahli waris Ali, dan dia akan diadili di akhirat nanti. Kecuali, ya, waktu pemerintah tak jumpa dia, dia rasa bersalah sangat dengan Allah, selesai. Tetapi sesama keluarga ahli Ali
tak selesai, dia cari keluarga Ali, iaitu waris Ali, sebab dia bunuh Ali. Dia cari waris Ali, mohon maaf, minta ampun, minta macam-macam lah. Andai kata keluarga Ali nak bawa kes ke mahkamah, dia kena akur. Siapa kena akur? Abu. Ya. Bila selesai hukuman dunia, ya, selesai hukuman dunia, terpulang yang kita dah bincang sebelum ini, melibatkan diat ke, melibatkan keluarga Ali, memaafkan dia ke, ini urusan dunia. Ya, hak waris. Kalau tuan-tuan ingat balik, hak waris. Ya, memaafkan, nak gugurkan hukuman qisas, hak waris. Nak gugurkan hukuman diat, hak waris. Nak memaafkan kepada pesalah, hak waris. Ini undang-undang Islam. Ya. Bila Abu dah jumpa waris Ali, maksudnya dia kena selesaikan hukuman dunia. Bila selesai semua, andai kata dijatuhkan hukuman bunuh, Abu kena akur. Andai kata waris Ali ini memaafkan dia dan minta diat, dia kena akur, kena bayar diat. Dan andai keluarga Ali ini tak nak dibayar diat, ya, tak nak dibayar diat, jadi selesai juga urusan Abu di dunia. Ya, maka kedua-dua hukuman itu dia selesai. Pertama dengan Allah selesai, sesama manusia dia selesai. Itu sebab katanya sementara hak yang semata-mata hak manusia tidak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, dengan taubat tak boleh digugurkan. Okey, hukuman hudud, ya, yang boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Tajuk yang pertama dalam tajuk besar iaitu taubat dan hukum hudud. Hukuman hudud yang boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Okey. Pertama, hukuman hudud meninggalkan solat. Ya. Hukuman hudud meninggalkan solat. Apabila pesalah benar-benar bertaubat, hukuman yang sepatutnya dikenakan akan digugurkan walaupun setelah dihadapkan kepada pemerintah. Ini kerana hukuman ini dituntut berdasarkan kedegilan untuk terus meninggalkan solat, yakni semayang, bukan berdasarkan perbuatan yang lalu. Ini bab solat. Ya, hukuman hudud meninggalkan solat. Tuan-tuan, rupanya dalam Islam bincang, ya, boleh dibawa ke mahkamah bagi siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ya, boleh dijatuhkan hukuman hudud. Jangan main-main solat ni. Ya, kalau tuan-tuan ingat zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai baginda solat, baginda cek siapa tak datang solat subuh berjemaah. Tak datang solat subuh berjemaah. Cek, ada sahabat yang tak datang. Ya. Dan baginda perintahkan buat apa? Bakar rumah dia. Sampai macam tu sekali. Ya. Apatah lagi meninggalkan solat. Ya, ini tak datang solat berjemaah je. Agak-agak ahli jatuh kuasa Masjid Jamek Sukang pula gitu tak? Tak boleh. Ya, bukan zaman dia lah. Ya, kalau contoh Imam Hazwan pergi ke rumah ahli qaryah yang tak datang ke masjid, tak datang solat berjemaah, bakar. Tak boleh. Ya, lelah Imam Hazwan ke dalam. Ya, sebab kita undang-undang berbeza. Tetapi dalam undang-undang Islam bincang mengenai tak solat. Ya, boleh dijatuhkan hukuman hudud bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Jangan main-main. Okey, hukuman hudud yang boleh digugurkan dengan taubat. Maksudnya bila dia bertaubat, betul-betul bertaubat, maka hukuman hudud ini digugurkan. Maksudnya dia mengaku kesalahan dia. Sebab apa? Solat ini dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesalahan yang pertama yang boleh digugurkan dengan taubat.
Ya, sepatutnya dikenakan hukuman hudud, tetapi disebabkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Dia meninggalkan solat, ya, maka digugurkan hukuman hudud. Ya, yang pertama. Kesalahan yang kedua, iaitu hukuman hudud tuduh zina. Hukuman hudud tuduhan zina, dia menuduh orang berzina. Ya, hukuman ini digugurkan apabila pihak yang dituduh mengampunkan pesalah di hadapan mahkamah. Ya, pihak yang menuduh, ya, diampuni oleh pihak yang menuduh. Apa pihak yang dituduh? Maksudnya, contoh, Abu menuduh Ali berzina. Abu menuduh Ali berzina, tetapi di dalam perbicaraan Ali ini memaafkan Abu, ya, memaafkan kesalahan Abu, maka gugurlah hukuman hudud ke atas Abu. Ya, sebab apa? Diberi kemaafan oleh Ali. Ya, Abu tuduh Ali zina. Ya, ini antara hukuman yang kedua, hukumannya iaitu tuduhan zina. Tadi solat, kesalahan solat, meninggalkan solat. Ini tuduhan zina. Dua kesalahan dah yang boleh digugurkan dengan taubat. Okey. Seterusnya, hukuman iaitu hirabah. Kita bincang sebelum ini, iaitu hukuman hudud hirabah. Ya. Hukuman ini digugurkan apabila pesalah yang terlibat bertaubat sebelum dihadapkan ke mahkamah, walau bagaimanapun pesalah masih tertakluk kepada hak-hak yang bersangkutan dengan hak manusia. Ya, macam saya cerita tadi, iaitu berkaitan dengan hak manusia, walaupun hukuman itu digugurkan, ya, sebab hudud ini, ya, hukuman Allah. Tetapi kalaulah dia tak bertemu manusia yang dia buat salah itu, tak selesai juga, sebab dia tak menunaikan hak-hak manusia. Dan hukuman seperti hukuman bunuh, hukuman curi, merampas harta dan sebagainya. Contoh, dia merampas harta dalam hirabah, kan, dia merampas harta. Dia jumpa waris orang yang dia rampas harta tu, dia kena pulangkan balik berapa jumlah. Kalau dah barang yang dia jual, dia rampas, dia jual barang tersebut, jadi dia kena pulangkan balik jumlah yang dia jual. Ya, dia curi, dia rampas harta tersebut, dan dia kena pulangkan balik berapa jumlah tersebut. Ini barulah selesai hukumannya, iaitu hukuman hirabah. Jadi ada 3, ya, hukuman hudud yang boleh digugurkan dengan taubat dan pengampunan. Melalui digugurkan melalui apa? Iaitu digugurkan dengan taubat atau pengampunan. 2. Seterusnya, hukuman yang tidak boleh digugurkan dengan taubat. Tadi boleh digugurkan dengan taubat dan pengampunan. Yang kedua ini hukuman yang tak boleh digugurkan dengan taubat. Apa dia hukuman yang tak boleh digugurkan dengan taubat? Okay, penjelasannya selain daripada hukuman yang dinyatakan di atas. Apa dia? Iaitu meninggalkan solat, tuduh zina, hirabah. Selain daripada hukuman yang dinyatakan di atas, terdapat hukuman lain yang tidak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, seperti curi, mencuri, minum arak dan zina. Ya, ini hukuman yang tak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa suatu ketika kaum Quraisy risau tentang nasib seorang perempuan Bani Makhzum yang didapati mencuri. Hadis ini hadis panjang, ya. Jadi saya baca maksud dia sajalah.
Dalam hadis ini penerangannya, mereka berkata, ya, siapakah yang boleh berbincang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Masalah perempuan yang mencuri ini. Mereka berkata, tiada siapa yang berani melainkan Usamah, orang kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Usamah ini mendengar, terus Usamah berbincang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah pergi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbincang dengan baginda. Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau memohon pengecualian daripada hudud Allah? Baginda tanya Usamah, wahai Usamah, kamu datang ni nak berbincang, adakah kamu nak mengecualikan hukuman hudud, ya, mengecualikan hukuman hudud Allah ke atas wanita tersebut sebab wanita tersebut mencuri? Ya, lantas baginda bangun dan berucap, baginda bersabda, ya, wahai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu binasa kerana apabila orang yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang mulia, mereka akan melepaskannya. Ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kata apa? Wahai sekalian manusia, orang-orang yang sebelum kamu, maksudnya sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat Nabi terdahulu, ya, sebelum kamu binasa, ya, orang-orang sebelum kamu binasa kerana apabila orang yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang mulia, ya, orang yang mulia, maksudnya orang kenamaan. Berlaku tak sekarang zaman kita? Fikir sendirilah. Ya, kalau rakyat biasa laju, itu nak istilahnya gitulah. Ya, kalau orang biasa kebiasaan laju, kes dihukum, dijatuhkan hukuman, laju. Tak kisahlah 2 minggu penjara ke, 1,000 denda ke, 2,000 denda ke, 2 tahun penjara ke. Curi tutin susu, curi susu je, ya, tetapi dijatuhkan, orang kata melebihi dengan kos tersebut. Lepas tu apa lagi? Curi duit RM2 contoh, ya, hukumannya. Ya, apa lagi? Mencuri tabung masjid contoh, ya, dimandikan di bilik jenazah, viral satu Malaysia, ya, kesian, jawatankuasa dipanggil oleh pihak JAIS, ya, sebab melakukan denda tersebut, hukuman tersebut dengan tanpa pengawasan pihak berkuasa dan diviralkan video tersebut. Ya, itu dalam keadaan Islam ditegah, sama sekali. Nak buat ikut undang-undang lah, ya, jangan nak buat undang-undang sendiri. Apabila baginda kata kamu ni nak ikut seperti umat terdahulu ke? Ya, bila orang yang dimuliakan, orang kenamaan, orang yang ada nama, orang ada pangkat, dibiarkan, ya, dibiarkan, dilepaskan. Apabila yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang hina, mereka akan laksanakan hukuman ke atasnya. Ini sabda baginda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai mencuri. Ya, kalau orang kenamaan, orang yang kamu kenal, kaum kerabat kamu, yang ada jawatan, ada pangkat, ada harta, kamu melepaskannya. Tetapi orang yang hina, yang kamu tak setuju, orang yang lebih rendah kasta daripada kamu, kamu menjatuhkan hukuman ke atasnya. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Jadi dalam hadis ini, baginda bersabda, apabila yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang hina, mereka akan melaksanakan hukuman ke atasnya. Ya, ini hadis ini kenalah dengan zaman kita sekarang lah, ya, bertepatan. Kalau tuan-tuan tengok, kalau orang kenamaan lambat je nak dijatuh hukuman. Perasan tak? Ini bukan kaitan politik apa bukan, ini situasi negara kita, ya. Bukan kaitan politik.
Ini berlaku di negara kita. Bila ada orang kenamaan, hukuman tu lambat. Bicara tu bicara ni, bicara tu bicara ni. Makan tahun. Ya, kalau orang biasa, rakyat biasa, ya, tak lama pun, ya, tak sampai setahun pun terus dijatuh hukuman. Ini beza, ya. Sebab ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sebelum baginda dah berlaku, dan zaman kita pun berlaku. Yang apa disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda bersumpah. Apa kata baginda? Wallahi, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, ya, ini siapa? Anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan saya potong tangannya. Ya, walaupun anak, demi Allah, kalau anak saya mencuri sekalipun, saya akan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas beliau. Ya. Lalu baginda memerintahkan agar tangan perempuan itu dipotong. Ya, maksudnya apa? Hukuman hudud ke atas wanita ini tetap dilaksanakan, ya, dan tak boleh digugurkan dengan taubat. Walaupun perempuan tersebut contoh minta ampun, minta taubat contoh, akui kesalahan dia, minta maaf apa semua, hukuman tetap hukuman. Ya. Sebab dah bawa kepada baginda, ya, baginda ini hakim, ya, hakim yang boleh menjatuhkan hukuman. Ya, jadi bila dah bawa kepada baginda kes tersebut, baginda menjatuhkan hukuman, dan baginda memerintahkan agar tangan perempuan Quraisy tersebut, perempuan Bani Makhzum ini dijatuhkan hukuman potong tangan. Ya, hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu riwayat lagi, menurut riwayat 4 penulis sunan daripada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahawa apabila baginda memerintahkan agar tangan pencuri jubahnya dipotong, apabila baginda memerintahkan, hadis ini saya pernah sebut sebelum ini dalam bab mencuri, ya, Safwan bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dibawa pencuri tersebut. Dia bawa pencuri berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencuri ini mencuri apa? Jubah. Ya. Mencuri jubah yang dipotong. Lalu Safwan bawa kepada baginda. Bertemu baginda. Dah terang-terang tuan jubah ni yang bawa pesalah tersebut, baginda tetap menjatuhkan hukuman. Ya. Bila dah sampai depan baginda, Safwan baru dah cerita-cerita dia ni mencuri sekian. Lepas tu Safwan kata apa? Ya Rasulullah, aku memohon dengan engkau ya Rasulullah, untuk pencuri ini dimaafkan. Ya, dimaafkan depan Rasulullah. Ya. Lalu baginda bersabda, kenapa? Baginda bersabda, kenapa tidak dimaafkan sebelum kamu membawanya bertemu aku? Ya, kalau kamu memaafkan dia sebelum bawa dia bertemu aku, dia tak akan dikenakan hudud, dia tak akan dikenakan potong tangan. Tetapi bila kamu dah bawa bertemu aku wajib melaksanakan hukuman Allah, yakni hudud. Kena potong tanganlah lelaki tersebut, pencuri tersebut. Ya, kalau kamu bawa menghadap dan bercerita mengatakan dia ni mencuri, tiba-tiba kamu kata, ya Rasulullah, aku maafkan dia, tak laku dah. Ya, ucapan Safwan dia kata aku maafkan dia Rasulullah, tak laku depan Rasulullah. Sebab hakim depan Rasulullah ni, Rasulullah hakim, dia kena menjatuhkan hukuman Allah. Sebab hudud ini hukuman Allah, bukan hukuman baginda saja-saja baginda nak jatuhkan, bukan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya hukuman mencuri
tak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, tak boleh. Bila bersalah mesti dijatuhkan hukuman hudud. Ya, dia ada berapa semua? Iaitu ada 3, mencuri, ya, minum arak dan berzina. 3 hukuman ini tak boleh digugurkan dengan taubat. Ya, tak boleh. Jadi itulah tak sampai lagi kita sebetulnya ada lagi hukuman minum arak dan zina. InsyaAllah kita akan sambung pada akhir bulan nanti pada hari Isnin. Kita bertemu lagi dan kita akan sambung, iaitu penjelasan mengenai masih lagi dalam hukuman yang tidak boleh digugurkan dengan taubat, ya. Dan ada dalil-dalil hadis-hadis menceritakan yang menyokong tentang tajuk ini, ya. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan, terguris hati, saya memohon maaf. Itu adalah kelemahan diri saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tangguhkan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.